agenda atau agenda teori setting. Pertama kalinya diperkenalkan pada tahun 1972 oleh Dr. Maxwell, Malcolm atau Donald Shaw. Teori berkaitan ni kemudian dikembangkan lagi sebagai kajian pada pilihan raya Presiden 1968 ya, di antara Lyndon B. Johnson dan Richard Nixon. Kajian itu dikenali sebagai Chapel Hill Study. Agenda setting teori menekankan keupayaan peranan media membentuk satu pola pemikir yang seterusnya menjurus kepada kecenderungan untuk mempengaruhi kepentingan yang diletakkan dalam sesuatu topik agenda awam. Jadi penetapan agenda ini juga melelahkan kemampuan pengaruh media yang sangat kuat untuk memberitahu kita apa yang penting atau apa yang lebih penting. Dalam situasi terkini, ia digunakan secara meluas dalam kehidupan seharian, khususnya menerusi penggunaan dan penyebaran media massa. Teori agenda setting juga dalam jurnal yang kami pilih membincangkan tentang bagaimana agenda setting ini membentuk atau untuk mampu mempengaruhi khalayak untuk percaya dengan apa yang telah diperkatakan ataupun apa isu yang telah dibangkitkan. Dan dalam seperti yang kita bincangkan atau seperti apa yang telah kita hasilkan dalam dapatan kita orang, dalam dapatan kami, kemunculan media baru, internet dan dalam dunia tanpa sepadan ini sebenarnya adalah merupakan cabaran yang perlu ditangani secara berhemah, sebab banyak lagi pendekatan-pendekatan yang bergantung pada kreativiti penulis. Seperti yang salah satu jurnal yang kami buat mengambil kira dua editor kanan, satu daripada berita harian dan juga satu lagi daripada akhbar berbahasa Cina. Dan pendekatan yang digunakan bagi memilih tajuk untuk diketengahkan atau tajuk yang perlu diletakkan di muka hadapan jelas berbeza. Sekaligus menunjukkan bahawa agenda setting ini juga turut dipengaruhi oleh mungkin etnik atau mungkin kepada apa yang telah ditetapkan oleh akhbar masing-masing. Di mana kalau kita melihat melalui jurnal yang telah kami pilih, akhbar berita harian lebih memfokuskan kepada agenda nasional dan juga laporan-laporan eksklusif berbanding akhbar Cina yang lebih tertumpu kepada kemasyarakatan masyarakat Cina itu sendiri. Dan dari segi pemilihan susun aturnya mereka juga berbeza. Yang mana susun atur akhbar berbahasa Cina lebih tertumpu pada gambar-gambar, foto-foto yang menarik khusus untuk menarik perhatian pelanggan-pelanggannya ataupun untuk menarik khalayak mereka. Berbanding akhbar Melayu, mereka lebih tertumpu pada laporan-laporan eksklusif. Jadi secara tak langsung jelas juga menunjukkan bahawa teori agenda setting ini berbeza-beza peranannya, hasilnya juga berbeza-beza mengikut kerangka yang telah ditetapkan oleh mereka yang menggunakan agenda setting ini. Dan dengan dunia tanpa sepadan ini, dia memberikan impak yang cukup besar sebenarnya kepada sesiapa saja yang bijak menggunakan pendekatannya, sebab kajian menunjukkan bahawa keberkesanan atau hasil daripada agenda setting ini, penerapan agenda setting ini sangat memberikan impak yang positif sebenarnya untuk mempengaruhi orang ataupun untuk mempengaruhi khalayak, sebab mereka mampu, sebab khalayak sendiri gemar untuk mendapatkan sesuatu yang menarik untuk dibaca. Mereka memikirkan apa yang hendak dipikirkan, dan agenda setting ini menarik mereka untuk memikirkan apa yang perlu mereka fikirkan atau apa yang perlu mereka berikan perhatian. The agenda setting role of the mass media in the shaping of the public opinion. Penempatan agenda kali ini merumuskan kepada mengenai masyarakat. Media massa sekarang memain peranan dalam membentuk masyarakat sekarang berbandingkan masyarakat dulu, sebab melalui pendapatan kita dapat menyedarkan betapa pentingnya komunikasi antara sesama kita yang diterapkan setiap dalam penempatan agenda yang sedia ada. Salah satunya contoh pilihan raya. Melalui penempatan agenda, masyarakat akan dapat mengenali seseorang untuk melalui tingkah laku seseorang dan mendapat menilaikan seseorang untuk memimpin untuk menghadapi sebuah pilihan raya. Daripada situ, penempatan agenda memainkan peranan penting
dalam masyarakat sekarang. Sebelum wujudnya platform media sosial di Malaysia, akhbar menjadi pilihan masyarakat untuk mendapatkan perkembangan peristiwa, termasuklah pergolakan politik di negara kita. Jadi pelbagai akhbar yang berada di pasaran, termasuklah surat khabar bahasa Inggeris yang menjadi pilihan masyarakat yang berpendidikan dan daripada bangsa-bangsa lain di Malaysia. Akhbar ni juga wujud untuk memenuhi kepentingan masyarakat peribumi dan antarabangsa yang berpendidikan di Malaysia. Jadi pelbagai akhbar bahasa Inggeris terdapat di Malaysia ketika itu ketika PRU yang ke-13, antaranya The Star, New Straits Times. Ini antara yang tertua lah. Ini dua surat khabar ni yang tertua, yang terawal di Malaysia. Malay Mail, The Sun Daily, The Age, New Sabah, Time, Daily Express, Borneo Post, Rakyat Post dan macam-macam lagi lah. Jadi tidak seperti media etnik yang lain yang selalu mempromosikan kepentingan etnik diorang sendiri. Jadi akhbar Inggeris yang ketika itu diharapkan untuk mempromosikan minat yang lebih besar dan menetapkan agenda pembangunan negara. Mereka tidak hanya tertumpu kepada satu fokus saja. Jadi dia ingin menetapkan ni agenda untuk negara tu yang ketika itu sedang musim pilihan raya ke-13. Jadi semasa musim berkempen tu, program dan minat ahli politik, agenda untuk pembangunan negara secara keseluruhannya perlu menjadi keutamaan media, iaitu akhbar bahasa Inggeris ni. Jadi semasa itu pula akhbar lebih memihak kepada Barisan Nasional yang ketika itu menjadi kerajaan. Dan setelah berbagai kempen dibuat melalui akhbar-akhbar bahasa Inggeris ni juga, jadi pada PRU yang ke-13, Barisan Nasional telah memenangi kembali kerusi. Bukan menangi kembali, dia telah kekal memerintah Malaysia ketika itu. Okay, menerusi salah satu artikel yang kami pilih untuk kami rumuskan ialah mengenai berita palsu atau fake news, di mana menerusi teori agenda setting ini banyak menekankan mengenai penetapan, banyak menekankan mengenai penggunaan kaedah berita palsu ni. Dan kalau kita lihat banyak juga media-media massa yang mengambil pendekatan ini, menerapkan teori agenda settingnya, dan hasilnya agak memberangsangkan, sekaligus membuatkan mereka merasakan bahawa agenda setting yang menekankan isu fake news ni merupakan satu cabaran sebenarnya untuk ditangani. Dalam waktu yang sama sebenarnya memberikan impak yang positif bagi mereka yang sudah pun menetapkan agenda masing-masing. Tapi dari satu sudut lain, fake news ini ataupun berita tidak benar ini, berita palsu ini akan mampu memberikan implikasi yang cukup besar sebenarnya kalau tidak ditangani dengan telus. Bagaimanapun agenda setting secara keseluruhannya, kalau dilihat dari ruang lingkup yang lebih besar, fake news ini memainkan peranannya yang mampu mempengaruhi halayak untuk membentuk satu pola pemikiran bahawa mereka percaya dengan apa yang telah ditetapkan menerusi teori agenda yang berasaskan pada fake news ni. Tapi dalam satu sudut lain pula, khususnya dalam contoh kalau kita mengambil keadaan di mana pilihan raya berlaku, agenda teori setting ini jelas diterapkan dalam pelbagai platform media massa, apatah lagi dalam era digital ni. Mereka sangat aktif untuk menggerakkan agenda ini bagi menarik kepercayaan, mendapatkan kepercayaan dan menarik sokongan orang ramai untuk menyokong mereka. Dan menerusi bukti-bukti ataupun kes-kes yang berlaku ataupun kajian-kajian yang didapati menunjukkan bahawa ianya berhasil. Okey, kemudian artikel saya yang kedua berkata mengenai keputusan pilihan raya yang ke-14, di mana 5 tahun selepas daripada 2018 itu, keputusan pilihan raya ke-14 atau PRU ke-14 pada tahun 2018 telah menyebabkan kekalahan Barisan Nasional yang telah memimpin sejak penubuhan Persekutuan Malaysia lagi. Jadi Barisan Nasional telah kalah kepada Parti Pakatan Harapan pimpinan Tun Mahathir di bawah Parti Perikatan yang terdiri daripada Parti Bersekutu iaitu Bersatulah, Keadilan, DAP, PAN. Jadi kenapa ini berlaku? Disebabkan media
di alam maya telah berkembang. Jadi menurut penulis tentera cyber iaitu Cyber Trooper yang memainkan peranan penting dalam pembentukan penentuan keputusan pilihan raya ke-14 ini. Jadi penggunaan media arus perdana telah berubah kepada media baru atau dikenali sebagai media sosial dan digunakan sepenuhnya ketika itu oleh PH, menjadikan pengundi memilih mereka sebagai parti untuk memerintah kerajaan ketika itu. Jadi media sosial ketika itu telah menjadi saluran pilihan kepada masyarakat sehingga mengubah sikap para pengundi Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube, portal, blog. Antara media yang sedang popular di kalangan masyarakat selain daripada akhbar, TV dan radio yang semakin kurang pengundi-pengundi atau penonton ketika itu Jadi ia juga diakui oleh Tun Abdullah Ahmad Badawi yang ketika itu menjadi pengerusi Barisan Nasional, yang itu mereka berkempen melalui media arus perdana, tetapi mereka lupa untuk memfokuskan kepada media sosial yang telah popular di kalangan masyarakat ketika itu. Okey, menerusi jurnal-jurnal antara 10 jurnal yang kami pilih untuk kami kaji atau bukan untuk kami nilai, kami perhati dan perhalusi, antaranya ialah mengenai bagaimana agenda ataupun sasaran yang digunakan oleh agenda setting ini untuk mendapatkan sokongan secara menyeluruh. Dan salah satu daripada artikel itu ialah memfokuskan kepada pilihan raya di Amerika Syarikat, di mana memfokuskan kepada usaha Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yang menggunakan sepenuhnya ataupun menggerakkan sepenuhnya jentera-jentera mereka menggunakan media baru, platform media baru, sekaligus mengadaptasikan teori agenda setting ini dan jelas membuktikan dia mampu untuk meraih kemenangan berdasarkan kepada usaha-usaha yang dijalankan itu menerusi media baru yang digerakkan dengan begitu aktif sekali. Dan antara lain juga isu yang jurnal yang kami pilih adalah mengenai bagaimana teknologi itu mengubah landscape media. Dan dalam hal ini kita dapat tengok bahawa dengan kemunculan internet ataupun kemunculan media baru ini ataupun dunia tanpa sepadan ini menjadikan peranan gatekeeper ataupun editor dalam istilahnya dalam pemberitaan. Editor ini peranan mereka boleh dipertikaikan kerana peranan mereka semakin lama semakin kabur disebabkan semua orang boleh bercerita, semua orang boleh menghasilkan berita, tapi sejauh mana berita yang disampaikan itu tepat, sahih. Jadi perkara-perkara itu boleh dibangkitkan dan dipersoalkan kerana peranan editor atau penyunting itu dalam konteks penyampaian berita itu sudah semakin dipinggirkan. Itu antara yang disentuh dalam jurnal-jurnal yang kami pilih. Jurnal untuk agenda setting media masa telah memainkan peranan penting dalam menentukan bagaimana media mempengaruhi pengguna sejak konsepsi ini telah dibuat. Walaupun kajian dan perbincangan terus menunjukkan hubungan antara media tradisional dan pengguna, tidak banyak dilakukan dalam perbincangan mengenai agenda setting ataupun dinamakan penetapan agenda. Kepentingan jurnal ini tidak boleh menjadi lebih kritikal kerana seluruh landscape media terus bergerak ke alam social media, dan agenda setting ini sangat bergantung dengan tindak balas oleh pengguna ataupun masyarakat orang ramai, di mana dia akan membuat satu keputusan di mana orang ramai membuat keputusan untuk mempengaruhi media massa. Dan apabila kerajaan mengetahui pengaruh oleh media massa yang telah dipengaruhi oleh masyarakat, kerajaan akan membuat satu keputusan yang baik ataupun yang adil demi sesuatu isu. Teori agenda setting ini
meliputi tindak balas di antara masyarakat orang ramai dengan isu-isu berita, isu semasa, isu jenayah, budaya dan lain-lain. Tindak balas masyarakat ini akan mempengaruhi sesuatu organisasi jabatan-jabatan kerajaan untuk membuat sesuatu polisi dan penyelesaian, atau tindak balas orang ramai akan mempengaruhi keputusan organisasi jabatan-jabatan kerajaan terhadap sesuatu isu semasa. Agenda setting jurnal ini meliputi 3 aspek, iaitu teori, praktik, kritik, memfokuskan pada perkembangan teori yang berlanjutan dalam penetapan agenda dan bagaimana teori tersebut diterapkan pada bidang-bidang di luar komunikasi massa. Jurnal ini juga mewakili pertumbuhan dan kematangan bidang komunikasi kerana ia juga merupakan jurnal berdasarkan teori pertama dan satu-satunya yang terkini dalam disiplin komunikasi. Salah satu daripada jurnal yang juga menjadi pilihan kumpulan kami ialah mengenai Private Issues and Public Policy, Locating the Corporate Agents in Agenda Setting Theory, yang dihasilkan oleh Bruce K. Berger. Dalam artikel ini menekankan tentang peranan Business Roundtable ataupun BRT. Dan BRT ini sebenarnya ditubuhkan, kalau mengikut pada jurnal yang dihasilkan, ialah sebuah badan yang berpusat di Washington DC, dan peranan BRT ini memainkan peranan untuk mempengaruhi kumpulan pembuat dasar, dan secara tak langsung dengan agenda penetapan teori ini yang diguna pakai oleh kumpulan BTR ni, kumpulan BTR ini menghasilkan sesuatu untuk mempengaruhi kumpulan pembuat dasar ni untuk kepentingan mereka. Secara tak langsung dalam penetapan agenda teori ini sebenarnya digunakan juga untuk mendapatkan ataupun untuk memperoleh kejayaan ataupun memperoleh hasil demi kepentingan politik mereka. Satu lagi jurnal yang kami pilih ialah mengenai memfokuskan kepada media dalam laman web Malaysia Kini dan juga agenda daily semasa tempoh kempen pilihan raya umum 2004. Dalam jurnal ini menekankan bahawa media baru diberi peluang, media baru memainkan peranan yang seperti yang diperkatakan oleh jurnal-jurnal lain juga. Dalam pilihan raya, agenda setting ini lebih agresif digerakkan, termasuk juga pilihan raya dalam negara kita, di mana kedua-dua media ini iaitu media Agenda Daily dan juga Malaysia Kini memainkan peranan mereka menawarkan maklumat-maklumat yang tidak terdapat dalam media arus perdana. Secara tak langsung ini dapat menarik perhatian orang ramai yang terlalu dahagakan informasi, yang perlukan maklumat-maklumat dengan keadaan segera, cepat dan pantas, dan dari segi ketepatan mereka tolak tepi. Dan ini adalah agenda setting yang digunakan oleh kedua-dua akhbar ini untuk membolehkan mereka mendapat sokongan memberikan sokongan kepada wakil yang memberikan sokongan kepada pihak yang diwakili oleh mereka. Dan jelas, dan apa yang berlaku ialah mereka berjaya dalam melaksanakan strategi ini menggunakan adaptasi agenda setting, mencipta ataupun mensensasikan sesebuah topik, mensensasikan sesuatu isu itu, dan berjaya menarik perhatian umum sekaligus membolehkan mereka ataupun pihak lawan mendominasi dalam sesuatu isu. Dalam teori ini, media menetapkan agenda. Ini menunjukkan bahawa media sangat berkuasa dalam mempopularkan cerita atau peristiwa. Namun dalam masa sama, menyedari bahawa masyarakat bebas memilih bagaimana mereka berfikir dan menyimpulkan tentang sesuatu perkara yang dibentangkan. Penetapan agenda mewujudkan kesedaran dan keprihatinan masyarakat terhadap isu-isu penting yang disebarkan oleh media menerusi pelbagai platform. Terdapat dua andaian asas mendasari kebanyakan penyelidikan mengenai penetapan agenda. Pertama, akhbar dan media tidak menggambarkan realiti. Sebaliknya,
mereka menapis dan membentuknya mengikut acuan yang disasarkan. 2. Penumpuan media terhadap beberapa isu dan subjek mendorong masyarakat untuk menganggap isu-isu tersebut lebih penting daripada isu-isu lain.